dalam mimpi. Berkata ia kepada Abu Lahab, apakah kebaikan yang kamu dapat? Jawab Abu Lahab, aku tidak mendapati suatu apa kebaikan selepas aku meninggalkan kamu sekalian, melainkan sungguhnya aku diberi minum sekadar ini, yakni titik air di hujung jari, dengan sebab aku memerdekakan Suwaibah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ini kisah Abu Lahab yang telah dirakamkan dalam surah Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jarang kita dengar dalam satu surah mula dengan celaka, dan celaka itu ada dua dalam satu ayat. Jarang kita dengar ayatnya sebegitu. Sebab ada dua celaka dan dimulakan dengan celaka kerana jahatnya Abu Lahab. Kerana jahatnya Abu Lahab. Tetapi dalam hadis yang kita baca tadi menjelaskan tentang keadaan Abu Lahab ketika lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sukanya Abu Lahab sampai dia bergerak ke hulu ke hilir di kota Mekah, memberitahu kepada masyarakat Mekah anak saudaranya lah. Itu dia Abu Lahab. Dan Abu Lahab telah membebaskan sempena kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab telah membebaskan seorang hambanya, kerana hambanya ini telah memberitahu kepada Abu Lahab tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pada Abu Lahab bahawa hamba ini telah menyampaikan berita yang sangat menggembirakan beliau. Dengan sebab itu beliau telah membebaskan Suwaibah. Baru kita jelas apa kaitan Suwaibah dengan Abu Lahab dan juga dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu Suwaibah telah menyusukan Nabi sebagai ibu susu Nabi yang pertama. Selepas itu barulah datangnya Halimatus Sa'diyah. Disebabkan itu Abu Lahab, walaupun Allah telah merakamkan laknatnya kepada Abu Lahab dalam satu surah, bukan Abu Lahab saja, isterinya juga, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan sekadar Allah melaknat Abu Lahab, tapi Allah juga melaknat isterinya yang hammalatal hatab, yang sentiasa membawa kayu api menghalang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebegitu rupa jahatnya dua suami isteri ini, disebabkan oleh beliau telah menyambut kelahiran Rasulullah. Dan bukan sekadar itu, membebaskan seorang hamba sempena kelahiran baginda kerana menzahirkan kegembiraannya terhadap kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri setitik air sehari kepada Abu Lahab dalam neraka. Yang sepatutnya orang yang mendiami neraka bukan sekadar air yang tidak dibenarkan atau tidak diberikan, setitik pun tidak diberikan. Justru Abu Lahab membebaskan seorang hamba kerana kegembiraan lahirnya Nabi SAW, sebabkan Allah memberikannya setitik air. Begitulah hebatnya kelahiran manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam sejarah ramai tokoh-tokoh yang terdiri daripada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang telah dilahirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramai para sahabat yang kita kenali sehingga sekarang, sejak 1445 tahun,
kita diperkenalkan dengan disebut namanya saban hari. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalid ibn Walid, Anas bin Nadar, dan ramai lagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang merupakan hasil tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah tokoh-tokoh yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu adanya tokoh-tokoh yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janji mereka. Ini dia tokoh yang telah disebut oleh Allah di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh yang sebegini rupa. Yang pertama, tokoh yang tidak pernah menukar janjinya. Mereka dididik oleh Allah, oleh Nabi SAW, dan mereka menjadikan Islam sebagai perjuangan mereka yang paling atas. Itu janji mereka. Mereka tidak pernah menukar janji mereka. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah tukar janji mereka. Ayat yang kita baca ini turun dengan sebab seorang sahabat Nabi nama Anas bin Nadar. Beliau pegang janji perjuangan. Sebagaimana kita yang berjuang Islam, bila kita berjanji untuk berjuang, pegang teguh perjuangan. Jangan tukar janji dengan harta dan pangkat. Terus dengan perjuangan Islam seperti Anas bin Nadar yang berjaya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil tangan Nabi. Anas bin Nadar mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, bila lagi nak perang? Kerana beliau gagal menghadiri perang Badar kerana masa itu keadaan dirinya umurnya kecil. Nabi tanya, apa yang kamu nak buat bila datangnya perang? Kata Anas bin Nadar, Rasulullah akan tengok apa yang saya akan perbuatkan. Datang perang Uhud. Selesai perang Uhud, dicari, dikumpul mayat 70 lebih umat Islam mati syahid. Antaranya satu mayat yang tidak dikenali mukanya. Hampir 83 tikaman pada mukanya. Hancur berkecai. Dibawa isteri-isteri, anak-anak daripada Madinah untuk mengenali mayat. Dan mayat yang dikatakan hancur mukanya itu ialah mayat Anas bin Nadar. Wa ma baddalu tabdila. Dia tidak tukar janji dia. Itu yang dia janji, dia akan berjuang Islam. Anas kata pada Nabi, ya Rasulullah, bila berlaku perang, nanti Rasulullah tengok apa akan saya buat. Hancur mukanya kerana mempertahankan Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hasil tangan Nabi memperlihatkan suatu kejelasan perjuangan. Hasil tangan Nabi memperlihatkan suatu kejelasan perjuangan antara kehendak diri dengan perjuangan yang didokong. Berlaku satu peristiwa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengejar musuhnya. Dia dapat menumbangkan musuhnya, hampir nak menikamnya. Musuhnya meludah mukanya. Lalu Sayyidina Ali menarik pedangnya balik, memasukkannya ke dalam sarung. Ditinggalkan musuh itu. Orang bertanya Sayyidina Ali, kenapa kamu tidak bunuh saja musuh kamu ini, sedangkan kamu telah dapat menumbangkan dia?
Ali radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mau membunuhnya kerana rasa marah sebab dia ludah muka. Kerana aku berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Jelas perjuangannya. Ini dia hasil daripada pentarbihan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedang Jumaat yang dikasihi sekalian, istiqamah merupakan kalimah yang biasa kita dengar dalam perjuangan Islam. Maka Rasulullah SAW menjadikan istiqamah ni sebagai suatu corak pentarbihan, bahawa orang yang berjuang Islam tidak lari daripada track Islam, jalan Islam. Jalan perjuangannya kekal, umpama getah yang mengikat atau melekatkan kakinya dengan track perjuangan. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada seorang tokoh yang masih terkenal dengan ketokohannya, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid menjadi ketua turus tentera. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memecatnya. Bila dipecat, Khalid jadi prebet biasa. Tapi Khalid tidak balik ke Madinah. Terus berjuang, terus memberikan jasa. Ditanya kepada Khalid, apa yang menyebabkan kamu tinggal di sini lagi? Jawatan tiada dah. Jawatan dah tiada. Apa guna kamu tinggal di sini? Kata Khalid, istiqamah. Aku berjuang bukan kerana Umar, tapi aku berjuang kerana meninggikan kalimah Allah. Istiqamah, kejelasan perjuangan, tidak menukar janjinya dengan janji yang telah dijanjikan dengan Allah dan Rasulnya. Begitulah hasil tangan Nabi mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat 29 surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah berfirman memuji sahabat Nabi. Hasil tangan Nabi SAW, Al-Fathu ayat 29. Nabi SAW ialah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu sesama Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadah, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat, dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tetap berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biak umat Islam itu. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman
dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل رحمة عليه وعلى السلطانة نور الزاهرة السلطانة ترنغانو واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah, kurniakan kami agar cintakan keimanan, jadikanlah ia perhiasan hati kami. Pahatkanlah dalam diri kami rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Masukkanlah kami dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakan kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan itu kebatilan dan kurniakan kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau jadikan kami terkeliru menyebabkan kami menyimpang dari kebenaran. Jadikanlah kami terus kekal istiqamah atas kebenaran. Ya Allah, pertaupkanlah hati-hati kami, baikilah hubungan sesama kami, tunjuklah kami jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, اذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول